Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Tuan Nazir dan barisan pimpinan masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Pak Siak, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, dengan taufik hidayah serta inayahnya pada hari ini dan di saat ini kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih lagi diberikan kesihatan, kelapangan dan kekuatan untuk kita hadir ke masjid menunaikan solat subuh berjamaah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Hari ini 18 Ramadan. Alhamdulillah. Semalam nuzul Quran. Jadi alhamdulillah, ya Allah panjangkan umur, bertemu kita dengan nuzul Quran. Kita berada pada fasa yang kedua. Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan di awalnya rahmat, di pertengahannya keampunan dan di akhirnya pembebasan daripada api neraka. Kita masih berada dalam fasa yang kedua, maka kita kena teruskan, ya. Kita teruskan misi dan visi kita, ya, untuk berada dalam Ramadan kali ini, Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan, ya, sebab kita tak tahu umur kita. Tuan-tuan yang kasih sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyina minal huda wal furqan ila akhir hayat. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, ya, untuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, ya, dan menjadi keterangan yang menjelaskan kepada petunjuk. Kalau kita melihat kepada penurunan Al-Quran, ya, penurunan Al-Quran ini dia ada 3 peringkat. Nah, peringkat pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz itu tempat, ya, satu tempat yang terpelihara daripada syaitan. Syaitan tak sampai tempat. Yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Yang ini turunnya Al-Quran sekaligus. 30 juzuk tu sekaligus. Kemudian yang ketiga, peringkat yang ketiga daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yang ini berangsur-angsur, ya, selama lebih kurang 23 tahun. Turunnya mengikut kepada asbabun nuzul, maknanya apa yang berlaku pada waktu itu. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, bulan Ramadan ni dengan Al-Quran, ya, dia sinonim. Ya. Kalau melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datangnya Ramadan, malaikat, ya, malaikat Jibril akan turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya Nabi dapat bertadarus.
an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Qur'an Fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat pemurah dan sentiasa bersedekah. Lebih-lebih lagi kemurahannya dan sedekah pemberiannya dalam bulan Ramadan. Nabi ini suka bersedekah dan paling banyak sedekah yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril datang menemuinya, baginda ditemui oleh Jibril tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Tiap malam malaikat Jibril jumpa Nabi untuk bertadarus Al-Quran bersama. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bermurah hati dan sentiasa mengerjakan kebajikan dengan tidak bertangguh lagi, lebih deras daripada hembusan angin. Nabi ketika mana buat perkara baik, tuan-tuan, benda-benda baik ini Nabi tak bertangguh. Tak ada kata engkau lah disik, nanti dulu, tahun depan ada lagi. Kita tu biasa itu, tahun depan ada lagi. Pencen besok kita pulun lah. Jadi tuan-tuan kasih sekalian, sebab itulah ulama mengatakan tadarus ni tuan-tuan, seorang baca, seorang dengar. Jadi bila malaikat Jibril dengan Nabi ni tadarus, malaikat Jibril dengar apa yang Nabi baca. Sebab tu bila kita bertadarus, maka orang yang mendengar itu pahalanya seperti orang yang membaca. Sebab tu kalau kita bertadarus, cantik. Kita baca, sahabat kita dengar. Sahabat kita baca, kita dengar. Walaupun yang kita dengar tadi kita tak baca, kan? Masa kita dengar kita tak baca, pahalanya sama. Sebab Al-Quran itu dipandang dapat pahala, dipandang ibadah, didengar dapat pahala. Dengar orang baca Quran, pahala. Dibaca, pahala. Lebih-lebih lagi, dibaca, dipahami maknanya dan diamalkan. Al-Quran ni. Sebab tu, contohnya kalau kita buat majlis tadarus kan, contoh 3 orang. Maknanya juzuk yang diberikan pada kita tu, contohnya kita juzuk 4, contoh kan, 3 orang. Maka kita baca seorang gile-gile. Yang seorang baca, yang 2 dengar. Maka yang 2 orang mendengar itu pahalanya sama. Dikira sebagai juzuk yang keempat tu 3 orang tu baca awal hingga akhir. Maknanya juzuk tu penuh dibaca. Walaupun kita baca semuka, atau orang lain semuka kan. Sebab tu ketika tadarus tuan-tuan, waktu kita selesai baca, giliran orang baca, jangan kita main WhatsApp. Ni ada juga ni. Tak boleh terlenggang dengan WhatsApp ni tuan. Allah Akbar. Bila dia dah habis baca, gila orang lain. Dia ambil handphone, dia tengok WhatsApp. Maka dia tak dapat pahala. Dan dia tidak dikira sebagai dia menghabisi membaca 1 juzuk tu. Tak dikira. Tak dikira. Tapi kalau dia dengar, dia perhatikan sahabat yang baca tadi. Walaupun beberapa dia baca satu juzuk tu, dia baca 4 muka je. Yang lain dia dengar. Maka dia dikira membaca juzuk tu penuh. Kena jaga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kasih sekalian, semalam nuzul Quran, dan kita telah baca ni bagaimana Nabi SAW setiap malam bertadarus. Maknanya Al-Quran ni tuan-tuan sangat-sangat maknanya berkait rapat dengan puasa. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, asyamu wal Quran yasfa'ani li abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat
kepada hamba Allah pada hari kiamat. Puasa ya, dan Al-Quran akan memberi syafaat. Syafaat ni apa? Pertolongan, tuan. Syafaat ni pertolongan pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita tengok baca Quran ni, tuan-tuan, kalau kita nak khatam dalam bulan Ramadan, maknanya 30 hari. Tak tahulah, ini pun dah bising-bising ni, 29 hari ke 30. Macam-macam, tuan-tuan. Diingat ni nak tentukan raya ni main mesyuarat-mesyuarat itu ya. Diingat main mesyuarat-mesyuarat ni. Memandangkan tahun lepas kita kesian, ramai orang yang meniaga, banyak benda yang tak terjual kerana puasa mengejut. Tahun ni kita jangan buat begitu. Boleh suka-suka. Mana boleh, tuan-tuan ya? Nak puasa ya, nak Syawal ni, tuan-tuan, nak raya ya. Dah begitu juga bulan-bulan yang lain ya, melihat kepada anak bulan. Yang hisap tu, tuan-tuan ya, yang falak hisap tu, dia nak tentukan tengok anak bulannya bila. Tuan-tuan, kiraan dia tu nak dikira 29 hari bulan tu bila untuk melihat anak bulan. Pada malam 29. Andai kata malam 29 tu nampak anak bulan, besok raya. Ya, maknanya puasa hari tu 29 hari bulan atau 29 hari, minta maaf. Puasa hari bulan tu 29 hari. Kalau malam 29 tu tak nampak, maka Nabi kata genapkan 30. Lusa baru raya. Bukan main suka-suka. Ya, semua nak jadi, orang kata nak jadi ya, ahli agama waktu itu. Jadi kalau kita lihat, Ramadan ni kita kiralah kita nak khatam. Jadi kalau 30 hari, sehari jatuh juzuk. Hari ini hari yang ke-8, 18. Sepatutnya hari ini juzuk yang ke-18. Ya, jadi muhasabah diri, tanya diri, tuan. Jangan tanya orang lain. Tanya orang lain berapa? 4. Apa lah kau ni baru 4? Tanya kita. Kalau yang dah khatam, alhamdulillah. Kalau yang dah sampai 18 pun alhamdulillah. Kalau yang tak sampai lagi tu, tanyalah kenapa. Sedangkan Al-Quran inilah, dan tak ada modal lah, tak modal duit. Kita ni jenis kedekut biasanya, tuan-tuan. Kalau bak duit ni RM1 pun kata kedekut, padahal RM1 tu jatuh pun tak nak ambil lah. Kalau kita tengoklah kan, berapa banyak yang kita membazir setiap kali buka. Beli roti john sebatang, kan? Yang mahal bak tu, special cheese lagi, kan? Special cheese lagi, potong 7 ketul, yang dibuang 2 ketul, tak habis, kan? Yang dibuang 2 ketul. Kalau sepanjang tu RM8, tuan, ada 6 ketul, 1 ketul berapa tu anggaran? Kan? Beli tembikai dah mahal dah. Kan, potong belah 4, tinggal suku pun harga dekat RM10. Kan, potong yang dimakan separuh masuk petis, besok keluar masuk lagi, sampailah masam, buang. Padahal kalau sekilo tu RM4 ya, 100 gram tu dah 40 sen. Sepotong tu pun dah 100 gram, 200 gram. Berapa banyak buang, tapi tak terasa. Tapi tang nak sedekah masuk dalam tabung tu RM1 tu, rasa banyak, tuan. Al-Quran ni kita tak modal lah, tak modal duit, baca je. Ya. Andai kata kita tak mampu baca satu hari 1 juzuk, berapa muka surat kita boleh baca? Kalau satu hari 1 muka surat, sepatutnya hari ni muka surat yang ke-18. Dah dapat belum? Takut tak dapat, 18 pun tak dapat. Takut 18 muka surat pun tak dapat. Bila nak mula? Ini muhasabah kita, tuan-tuan. Ini saya tak kata orang, maknanya kita muhasabah tu. Ini cerita adik-beradik ni, tuan-tuan. Ya, cerita adik-beradik. Pasal dah 18 hari, tuan-tuan. Kalau 30 hari, ada 12 hari lagi nak raya ni.
ada 12 hari lagi. Kalau 29 hari, ada 11 hari lagi. Yang 18 tu banyak masa yang kita buang dah. Apalagi yang 11 hari bulan ni. Yang kat depan nanti anak nak baju, anak nak kasut, anak nak macam-macam nak. Isteri nak kasut macam-macam. Yang sibuk tu. Jangan sampai tak mula Ramadan ni. Ya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Ini sebagai muhasabah kita. Selalu kita baca. Orang yang membaca Al-Quran, Allah nilai setiap huruf. Satu huruf ada satu kebaikan. Setiap satu kebaikan itu ada 10 pahala. Kullu hasanatin bi'isri amsalha ila 700 dhafin illa siyam fa innahu li wa ana ajzabi. Tiap-tiap kebaikan yang kita lakukan akan diberikan pahala 10 hingga 700. Itu untuk ibadat lain. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu bagi aku. Wa ana ajzabi, dan akulah yang akan beri pahala. Maknanya kalau puasa Allah boleh bagi lebih daripada 700. Kita tengok tuan. Selalu saya ulang untuk peringatan diri saya dan untuk ingatan kita samalah. Satu muka surat ada 15 baris. Ini selalu dengar kan saya punya kuliah. Satu muka surat ada 15 baris. Satu baris ada 35 hingga 40 huruf. Kalau kita nak mudah kira 40 huruf lah. 40 huruf kali 15 ada 600 huruf. Kalau kita ambil pahala minimum 10, 600 kali 10 6,000. 6,000. Jadi 6,000 ni kita baca 3 minit. 6,000 pahala kita baca 3 minit. Tuan-tuan. Kalau kita tak mula baca Ramadan ni, bulan lain lagi lah. Kan? Kalau kita tak baca Ramadan ni tuan-tuan, yang kita kata kita nak masuk syurga tu, apa yang kita nak bawa tuan-tuan? Cuba bayangkan. Sedekah macam saya sebut tadi, nak sedekah RM1 pun berkira. Ni yang tak keluar duit ni, tinggal baca. Maknanya satu muka surat kita rugi 6,000 pahala. Itu kalau pahala minimum. Kalau kali dengan 700, tuan-tuan, satu muka surat 420,000 pahala. Kalau kali dengan 700, kan? Bi'isri ila 700 dhafin. Daripada 10 hingga 700. Kalau kita ambil 700, maknanya satu muka surat tu pahalanya 420,000. Kalau satu hari kita tak baca, walaupun semuka surat, kita rugi 420,000. Kalau satu pahala RM1, kita rugi RM420,000 satu hari. Allahu Akbar. Sedangkan pahala esok mata wang akhirat, mata wang akhirat. Kita pergi Singapura, kita tak boleh pakai duit ringgit Malaysia, pakai dolar Singapura. Kita nak pergi Mekah, kita pakai apa? Rial. Nak pergi Thailand, baht. Pergi Indon, rupi. Pergi Indon jadi jutawan. Ini kita nak akhirat besok, kita nak bawa pahala, tak bawa duit, tuan-tuan. RM Malaysia tak bawa. Satu muka surat kita rugi 420,000. Kan? Kalau kita tak baca walaupun dengan satu muka surat, sedangkan 3 minit. Kemudian bayangkan tuan-tuan, kalau kita baca 1 juzuk satu hari, kita menghadap 1 juzuk, 20 muka surat. 3 minit kali 20. Berapa?
600 ya. 6.000. 3 kali 20 600. 60. 60 minit. 60 minit 1 jam. 1 jam. Satu juzuk itu dianggarkan tuan-tuan kita akan dapat pahala 8.4 juta. 8.4 juta. Kalau satu pahala RM1, maknanya 8.4 juta 1 jam. 1 jam. Macam kita tak jadi tak terangsang ke? Tak terangsang ke? 1 jam. Kita satu hari ada Allah Ta'ala bagi 24 jam. Alasan apa yang kita nak bagi, yang kita kata kita tak sempat? Ketika mana kita mampu baca, kita pandai baca. Betul? Ketika mana kita pandai baca, kita boleh sebut. Ba baris atas bunyinya ba. Ba baris bawah bunyinya bi. Ba baris depan bunyinya bu. Boleh sebut. Ada baris. Sekarang lagi ada Al-Quran yang ada warna. Kan? Warna hijau dengung contohnya. Baris dua tu, baris tanwin kan. Kalau yang rapat tu itu izhar. Kalau yang sengit sikit itu ikhfa. Dah ada dah, senang. Kan. Dalam keadaan kita mampu baca, kita pandai baca, kita diberikan kesihatan boleh baca, boleh sebut, tapi tak baca. Kalau yang dah terlantar ke hospital tu kan lain kan. Nak baca macam mana, sebut pun tak boleh. Nak baca macam mana, nak buka mata pun dah tak larat. Yang ini alhamdulillah. 18 hari, 18 bazar dah pergi. 18 hari, 18 topik dah ceritalah. Contoh. Tapi malangnya 18 muka surat tak dapat. Ini contoh kan, bukan maraton tuan, saya tak tahu. Kat sini mungkin ada khatam 3 kali pun ada. Sebab Imam Syafi'i satu hari, tuan-tuan, 3 kali khatam. Macam mana ya? Tapi orang hafal Quran, kan? Macam kita naik basikal sambil nyanyi kan? Dulu lagu apa? Lagu Tiga Kupang. Naik basikal macam itu orang hafal Quran. Kita boleh baca. Nak sampai bila tuan-tuan contoh? Kalau kita kata kita sibuk, nak sampai bila? Sampai mati. Nanti tuan-tuan cuba tengok nanti ayat Quran muka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 99. Ini peringatan. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila seseorang di antara mereka itu mati. Ataupun kalau kita terjemah ikut kalimat, sehingga apabila telah datang akan mereka itu oleh mati. Maka berkatalah mereka, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia semula. Ini lafaz ungkapan orang menyesal. Orang Jawa kata ketun. Ungkapan, ucapan wong sing ketun. Orang yang menyesal. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan, hatta iza jaa fi'il madi. Fi'il madi bina mubtadi, mutaaddi. Mutaaddi itu maknanya ada fa'il, ada maf'ul. Ada yang buat, ada yang kena buat. Kalau datang maknanya ada yang datang, ada yang kena datang. Kalau kita belajar tu. Jadi yang datang apa? Yang datang tu mati. Datang kepada siapa? Datang kepada seseorang. Jadi mati yang datang kepada kita. Bukan kita yang datang ke mati. Kalau kita yang cari mati, ada orang tak nak cari lah.
Itu mafhum ayat tu tuan-tuan. Kalau belajar terjemah itu. Sekarang mati cari kita. Jadi mati akan cari semua orang. Tak ada orang yang terlepas. Tu, ya. Kalau dah mati nanti dia akan berkata, qala, ya, mereka berkata, Rabbirji'un, ya. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Tu ayat 100 pula. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Mudah-mudahan aku dapat mengerjakan amal soleh yang aku telah tinggalkan dulu. Ni. Dah mati tuan-tuan, besok menghadap Allah. Ya Allah, kembalikan aku kat dunia. Pulangkan aku kat dunia semula. Supaya aku dapat mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Yang akan aku tinggalkan tu maknanya tuan-tuan, ya, yang memang hak kita tuan-tuan, cuma kita tak bawa. Itu kalau mafhum daripada ayat ni. Bukan yang bukan hak kita, yang bukan hak kita bukan maknanya kita tak menyesal. Dan contohnya tuan-tuan, ya, kita pergi rumah orang, satu orang. Dia ada buah durian. Kita sampai tu musim durian luruh, durian jatuh lah. Dia suruh kita makan. Dia belahkan 3-4 biji. Ni yang apa? Yang kahwin ni musangking apa semua. Kita tak nak makan ni musangking. Tak apalah, tak apalah. Tak makan. Itu memang hak kita suruh makan kan. Dah dibukakan tinggal makan, kita tak apa makan. Balik-balik naik kereta tu nampak orang jual durian, terasa nak makan durian pula. Yang tadi tak terasa. Tanya-tanya musangking harga RM45. Mahalnya. Tadi suruh tinggal makan je. Kan? Itu yang kata getun tadi. Kan? Ya, menyesal tadi. Lain laki kita sana tu nampak durian belum musim jatuh lagi. Itu bukan hak kita lah. Maknanya belum peluang kita. Itu bukan. Ini yang dah memang peluang kita. Itu contohnya lah. Masa kat dunia ni tuan-tuan, kat dunia ni kita ada kepandaian, boleh baca Al-Quran. Boleh baca Al-Quran. Kita ada kesihatan, maknanya sehat, memang boleh baca, boleh duduk, boleh pegang, boleh tengok, boleh membaca lagi. Kita ada masa, bukan sibuk sangat. Ada masa. Tiba-tiba kita tak baca. Nanti menyesal. Jangan sampai menyesal. Kemudian dia kata apa? Kalla. Kalla ni maknanya sekali-kali tidak akan berlaku. Tak akan berlaku. Orang kata kalau kita menyesal tu, kita menangis, keluar air mata darah sekalipun. Itu istilah kita kan. Tak dapat. Memang tak akan berlaku tuan. Ya. Merayu macam mana pun tak akan berlaku, tak akan balik. Innaha kalimatun. Ya, itu cuma kalimat, lafaz, ya, kata ulama, ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma helah aja. Kalau dibagi balik pun belum tentu buat. Kan? Macam Ramadan tahun lepas lah. Alamak, tak dapat khatam lah. Tak apa, tahun depan kita khatam. Sampai tahun ni lagi teruk. Contohlah kan. Ataupun sama aja. Biasa kita macam tu lah. Belum tentu. Ya, maka Allah tak akan kembalikan. Wa min waraihim barzahun ila yaumin yub'atsun. Di hadapan kamu itu ada barzah, alam barzah. Orang yang mati dia akan berada dalam alam barzah. Ingat tuan-tuan, alam barzah ni alam kubur ni tuan-tuan. Ya, pra kiamat. Di sana ada penyiksaan, di sana ada kerehatan. Bagi orang yang soleh, dalam kubur tu rehat, tempat rehat dia. Macam di syurga. Orang yang ahli maksiat, dalam kubur tu siksaan, macam dalam neraka. Depan kita tu kubur. Kalau dah mati tuan-tuan, tak kembali. Kat dunia lah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, mari sama-sama tuan-tuan. Ada masa 10 hari, 11 hari ni. Kita bacalah tuan-tuan, sekurang-kurangnya. Yang belum, yang dah tu teruskan.
Andai kata tuan-tuan kita duduk 1 jam, kita baca Al-Quran, saya sebut tadi dapat 8.5 juta pahala. Habis baca, ya Allah, angkat tangan tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah aku telah dapat membaca 1 juzuk. Andai kata ada pahala 1 juzuk yang aku baca ni, ya Allah, pahala itu engkau berikan, engkau kirimkan kepada kedua ayah dan ibu aku. Ayah dan ibu kita dapat pahala 8.4 juta. Ini yang kata anak yang soleh, tuan. Ini yang anak soleh. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kita bersedekah, kita monjong, tuan-tuan, ya. Lepas kita monjong tu, kita niat, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, ya, apa yang aku sedekah ini, kalau ada pahalanya, engkau berikanlah, engkau kirimkanlah kepada kedua ayah dan ibu. Lepas kita sembahyang tarawih, tuan-tuan, lepas sembahyang tarawih kita niatkan, ya Allah, ya Tuhanku, andai kata tarawih aku ni ada pahala, engkau kirimkanlah pahala ini kepada kedua ayah dan ibu. Apa juga amal yang kita buat, bahkan puasa yang kita buat, ketika mana kita dah berbuka dan tadahlah tangan, ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah engkau telah berikan aku kekuatan untuk berpuasa hari ini. Sekiranya ada pahala untuk puasa aku, kau kirimkanlah kepada kedua ibu dan ayah. Bagaimana ayah kita gembiranya, tuan-tuan, insya-Allah. Kan? 3 amalan yang tidak putus walaupun kita dah mati. Yang ketiga itu doa anak yang soleh. Selagi mana kita hidup, tuan-tuan, kita ada peluang berbakti kepada kedua ibu bapa. Jangan kita menjadi orang yang celaka. Siapa dia? Orang yang diberikan umur panjang tapi tidak berbuat bakti kepada kedua ibu dan ayah. Doa, tuan-tuan. Sebab tu ulama dia susun sembahyang tarawih tu kan. Lepas 4 rakaat dia doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina. Kedua ibu bapa. Kenapa dia selitkan? Selitkan dalam doa sembahyang tarawih itu ada doa kedua ibu bapa gitu. Orang yang sembahyang tarawih itu di antara ciri-ciri anak yang soleh. Doa, tuan, ya. Ambil kesempatan. Baca Quran ya, tuan-tuan, satu ibadah, tuan-tuan, yang mudah, ringkas, ya, pahala banyak. Macam saya sebut tadi, tak keluar modal duit. Baca Quran. Kalau boleh kita duduk, satu sekali duduk tu kita niatkan 1 jam, tak boleh. Tapi memang payah, tuan. Kecuali ya, tengok ayat 111 nanti, ya, surah Al-Mu'minun. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku membalasi mereka. Maknanya Allah bagi pahala kepada mereka. Siapa mereka ni? Siapa mereka? Ya, pada hari ini, yakni hari kiamat, ya, sebab mereka yang sabar. Allah bagi pahala kepada mereka yang sabar. Sesungguhnya mereka itu orang yang menang. Tuan-tuan kasih sekalian, kita nak duduk 1 jam baca Quran 1 juzuk, ya, tak akan mampu kecuali orang yang sabar. Sebab itu Ramadan ni, ya, Nabi kata Ramadan ni adalah bulan sabar. Sedangkan pahala sabar itu surga. Memang nak sabar, tuan. Kalau kita kata, macam mana aku nak sabar? Kita banding dengan kerja lain, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut, orang yang suka mancing, kalau tak ada sabar dia tak boleh mancing, tuan-tuan. Dia duduk 1 jam, kadang tak dapat pun. Duduk 1 jam tak dapat, besok pergi lagi. Semalam 1 jam tak dapat, hari ini 2 jam. Sabar. Orang yang meniaga, sabar, tuan. Hari tu hari pertama dah kena ribut, semalam kena ribut lagi. Sabar lagi, besok meniaga lagi. Besok meniaga lagi. Sebab apa? Sebab ada sabar. Jadi kita nak duduk ni, memang sembahyang tarawih 8 rakaat tu rasa berat mata, ya Allah. Habis doa kunut, witir kan, sekarang dah kunut lah. Ya Latif, mata segar.
segar terus. Sabarlah. Kalau tak sabar, baliklah, kan? Balik tu tuan-tuan, keluar tangga masjid je, hilanglah mengantuk hilang, penat hilang. Itu yang duduk lagi tu, duduk sembang lagi, tak balik. Sabar, kena sabar. Ya. Jadi apa makna sabar? Kalau kita baca dalam kitab Hidayatul Salikin, sabar itu maknanya ya, tahan menempuh kesusahan. Itu sabar. Ketika mana diuji dengan susah, tahan. Sabar ada 3. 1, sabar ketika beribadat. Nak ibadat susah, sabarlah, tahanlah. Tahan. Mana nak habis baca Quran, ya Allah, lenguhnya dengan segala. Tapi baca Quran bukan macam sembahyang. Sembahyang ni banyak perkara yang membatalkan sembahyang, kan? Bergerak batal, makan batal. Ya, baca Quran ni sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, selonjor boleh, macam-macam boleh. Tak ada masalah. Lenguh dulu atas kerusi. Boring, ya, pindah tempat lain. Kita makan pun boring kadang-kadang, kan? Makan boring. Kita makan kat luar lah. Bosan lah makan kat rumah. Lepas tu kat kedai tu dah mana kedai semua pergilah. Kita makan kat luar rumah, bawa pokok. Masak, isteri masak, bawa kat keluar, makan kat luar. Macam-macam kita buatlah. Baca Quran, apa masalahnya? Kita kan ada tempat kerusi bawa pokok ke apa. Yang tadi kita baca tuan-tuan, 1 juzuk 8.4 juta. Cuba bayangkan kalau kita baca Al-Quran itu ketika mana kita puasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzabi. Maknanya orang yang sedang berpuasa, kalau dia ibadat, pahalanya orang kata infinity, tak ada had. Tak ada had. Wa ana ajzabi, aku yang akan membalasnya. Allah Taala kata. Jadi tengah-tengah hari itu duduklah bawa pokok, kan, baca, sambung. Apa masalahnya? Al-Quran banyak ustaz yang terkentut. Ya, yang Quran terjemah boleh ada. Allah ustaz leceh, handphone ada. Ya. Nak alasan apa? Ya. Sebab apa tuan-tuan? Ya, dalam Al-Quran kata, faman sakulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah yang menang ataupun yang berjaya. Waman khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah yang merugikan dirinya dalam neraka kekal selama-lamanya. Cuma yang jahannam khalidun tu, maknanya kekal dalam neraka, ulama bahas itu untuk orang kafir. Orang Islam selagi mana ada syahadah, ada akidah, ada iman, ya, dia akan masuk neraka dan dia akan dimasukkan dalam surga juga. Dalam satu hadis, untuk hadis yang panjang, ya, ini dialog antara suami isteri. Kita nanti, ya, dalam kitab Muskah Hadis pun ada, ya, jilid yang kedua, dalam bab mengurus orang mati. Kita nanti di akhirat nanti akan bertemu. Suami akan jumpa dengan isteri. Ya, kita akan jumpa dengan anak-anak kita. Ya. Tapi pada waktu itu tuan-tuan, ya, isteri akan lari daripada kita. Anak-anak akan lari daripada kita. Masing-masing akan lari. Jumpa tapi dia akan lari. Dalam hadis yang panjang, satu dialog, ya, bagaimana suami jumpa isteri. Suami kata, ya, wahai isteri, ataupun kita kata yang bahasa mudahnya, dulu masa kat dunia, ya, segala keperluan saya yang beli, suami yang beli. Suami sediakan tempat tidur, suami sediakan pakaian, suami, ya, beli makan minum, semua suami beli. Boleh tak sekarang ni aku nak minta satu pertolongan? Itu direngkaskan dan dimudahkan faham. Ya. Maka isteri tanya, kalau setakat satu tak ada masalah. Ya. Kalau setakat satu tak ada masalah, itu perkara senang.
Apa tu satu? Maka suami ni kata, ya, setelah timbangan amal aku ditimbang, kebaikan aku ada 10. Minta maaf, kebaikan aku ada 9. Kejahatan aku ada 10. Dalam ayat ini, siapa yang berat timbangan baik masuk surga. Siapa yang berat timbangan jahat masuk neraka. Walaupun cuma satu je bezanya. Kalau yang berat timbangan baik, dia masuk surga. Yang jahat itu, setengah ulama kata Allah maafkan, Allah ampunkan. Kalau yang berat itu kejahatan 10 tuan, kebaikan 9. Itu yang suami tadi minta 1 dengan isteri. Bila isteri dengar suami nak minta pahala, isteri kata apa? Minta maaf. Sebab saya pun takut saya berada dalam keadaan itu. Isteri lari tuan-tuan. Tak nak tolong. Di akhirat nanti nafsi-nafsi. Sebab itu saya terbaca satu artikel tentang orang panggil kehidupan Tuan Guru Nik Aziz, bekas Menteri Besar Kelantan. Dalam artikel tu dia pernah dia cerita setiap malam ketika mana dia bangun tahajud, dia akan kejutkan isteri dia. Dia cakap dengan isterinya apa? Amal kita ni masing-masing kena buat. Aku tak boleh tolong awak, awak pun nanti tak boleh tolong aku di akhirat nanti. Itu dia antara ukur amal dia. Sebab tu aku sembahyang tahajud, aku nak pun isteri sembahyang tahajud juga. Pernah saya baca artikel. Bila saya dengar semalam, bila kita baca ni, teringat. Nanti di akhirat ni, isteri kita melari, tak nak begitu. Sebab masing-masing pun takut kat dalam tu. Lebih satu je amalan jahat dia, maka akan masuk neraka. Anak akan lari, tuan. Isteri akan lari masing-masing. Waktu itu masing-masing tak boleh nak tolong. Yang tolong kita apa? Amal kita tu. Itu yang puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat. Andai kata kita puasa kita cantik, bacaan Al-Quran kita cantik, waktu itulah dibagi syafaat. Isteri tak boleh tolong, anak tak boleh tolong, jiran tetangga tak boleh tolong. Jumpa. Tapi jumpa pun tak boleh tolong. Saya ada kawan, guru saya mengajar sama tu. Dia ceritalah sembang. Dia ni anak saudara pada pengarah JAIS. Dia ni. Kawan saya, guru saya ni anak saudara. Jadi anak dia PSRA dapat mumtaz, tuan-tuan. Dapat mumtaz. Dia nak anak dia sekolah di MITIB. Sekolah MITIB kan. Jadi memang layak kan. Dia jumpalah pak cik dia, minta tolong. Contoh. Pak cik dia kata apa? Aku tak akan tolong. Yalah, pak cik pun jangan main tolong-tolong, takut SPRM macam-macam kan. Orang kata gitulah. Kata, minta maaf aku tak boleh tolong. Kat dunia dah nampak. Bukan makna saya, kita pandai yang putih lah. Kan? Memang kan, itulah integriti kan. Takkan orang lain pun melalui temu duga dan sebagainya, anak saudara macam tu. Contoh. Dia cerita kat saya lah. Maknanya hebat integriti pengarah JAIS kita ni, saya kata. Anak saudara ni, mumtaz tentang. Bukannya dia makbul ke apa, mumtaz. Memang layak. Tapi maknanya ikutlah proses biasa. Contoh. Dekat akhirat tu. Sebab tu kita perlu pada baca Al-Quran. Hari ini kuliah subuh kita, kita sepakat sama-sama. Ini ada masa 11 hari, 12 hari ni. Bacalah Al-Quran. Sekurang-kurangnya tak dapat satu juzuk. Tapi kalau kita nak banding dan orang yang hebat-hebat, orang-orang soleh ni, sekurang-kurangnya satu hari khatam, tuan. Kita tak mampulah. Tapi dapat satu hari satu juzuk, tak lama, tuan. 1 jam. Andai kata kita bagi satu hari itu, maknanya 5 kan, maknanya berapa?
20 minit, 20 minit, 20 minit. Tak sampai kan. Maknanya, ya, sama ada pagi lepas subuh, lepas zuhur. Terutamalah, ya, minta maaf saya sebut terutama. Terutama yang dah pencen-pencen kan, yang tak ada alasan, tak ada cucu, tak ada anak. Kadang dia kata aku boring lah kat rumah. Baca Quran lah tuan. Kalau tak ajak tuan-tuan, kan kita dulu geng-geng Medang ada kan, geng Medang. Geng Medang. Bulan puasa ni jadi geng tadarus tuan-tuan. Ambil 3 orang. Tadarus kat masjid contoh. Ambil 1 jam. Semalam saya khatam Quran di masjid kan. 3 orang. 1 jam tuan. 1 jam. 1 juzuk. 1 jam. 1 jam 1 juzuk. Macam saya tu. Ya, kita baca, kawan dengar, kawan baca, kita dengar. Jadi maknanya betul-betul lah kawan sejati tu. Waktu tak puasa kita medang sama. Bulan puasa tadarus sama. Mudah-mudahan besok jumpa di akhirat. Ketika mana tengok-tengok ya, kawan kita masuk surga. Dia tengok kita tak ada. Waktu itu ya, Allah bagi peluang untuk dia tuan-tuan nak ajak siapa masuk surga. Nanti dia teringat kawan medang sama, kawan tadarus. Ya Allah, aku ada 2 orang kawan yang medang sama, tadarus sama. Aku nak mereka 2 orang ni masuk surga. Allah perkenankan tuan-tuan. Allah perkenankan mudah-mudahan. Sahabat juga boleh bagi syafaat, sahabat yang baik. Jadi kalau kita baca 3 orang tu, hilanglah boring sikit tuan-tuan. Kalau kita baca seorang ni memang cobaan banyak. Kita tengah-tengah baca tengok kawan tu pergi, tu nak pergi pasar lah tu, seronoknya. Kita tengah baca. Jadi setakat itu untuk pagi ini tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, tak ada niat nak cakap siapalah. Kita cakap sama-sama kita untuk adik-beradik. Sebab kita tinggal 11 hari. Yang 18 hari tak terasa ni kan. Tak terasa ni 18 hari ni, tak terasa. Tiba-tiba dah 18 hari lah. Rasanya belum apa-apa dah. Quran belum 1 juzuk, belum 1 juzuk misalnya, Al-Quran kan belum. Kalau hari 18 maknanya 1 muka surat, 18 muka, belum habis 1 juzuk. Dan dah lebih separuh. Quran belum habis 1 juzuk. Sedekah pun baru berapa kali. Kan? Munjung baru berapa kali munjung. Tak banyak. Jadi sama-sama tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan peluang kita hari ini dan untuk hari-hari yang berikutnya dalam keadaan sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha kita, dengan kesungguhan kita. Baru betul-betul kita nak masuk surga, sungguh-sungguh nak masuk surga. InsyaAllah, mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan dapat melamatkan Ramadan dengan amal yang soleh. Kita dapat bertemu dengan Aidilfitri, betul-betul Aidilfitri. Aidilfitri itu kembali kepada fitrah. Maknanya lepas sebulan puasa Allah mengampunkan dosa kita seumpama anak yang baru lahir. Itulah Aidilfitri tu kan. Bukan setakat balik kampung tu kan. Balik kepada asal macam tak ada dosa. InsyaAllah mudah-mudahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma afta' abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.